Kita tidak boleh melepaskan tanggungjawab dari sudut untuk menguruskan masalah negara kita ini. Negara kita ini kita tidak boleh biar hanya kepada orang-orang yang orang anggap orang politik, pemimpin politik untuk mengurus, tetapi mengurus negara ini mesti bermula daripada setiap individu, masyarakat dan rakyat yang ada dalam negara kita. Khususnya pengundi-pengundi. Dalam konteks pilihan raya kecil Dun Selim ini, walaupun dia hanya peringkat negeri, tetapi dia mempunyai isyarat-isyarat tertentu jika keputusan yang diambil oleh masyarakat pengundi-pengundi di sini, dia boleh memberikan isyarat tertentu kepada pemimpin-pemimpin politik yang ada dalam negara kita ini bahawa rakyat tidak bersedia untuk sekali lagi dipermainkan seperti mana yang berlaku pada sebelum pilihan raya umum yang lalu. Pilihan raya umum yang lalu kita tengok macam mana negara kita ini berada di ambang keruntuhan dari sudut akhlak politiknya. Kalau kita lihat bagaimana kerakusan pemimpin-pemimpin negara kita ini yang merampas hak rakyat, dan sekarang tuan-tuan pun dah dapat lihat bagaimana mahkamah menjatuhkan hukuman daripada apa yang telah pun didakwa oleh kita semua pada sebelum daripada pilihan raya umum yang lalu. Kita lihat hari ini masih lagi ada perbicaraan yang masih berjalan kepada orang-orang tertentu, pemimpin-pemimpin politik tertentu. Ada yang lawan tuduh menuduh. Umpamanya ada orang yang didakwa, isteri bekas Perdana Menteri dahulu didakwa ada terlibat dengan penyalahgunaan dan sebagainya. Kemudian dia pula menuduh kepada bekas Menteri Pendidikan melakukan perbuatan yang untuk mengambil kesempatan mengumpul kekayaan dan sebagainya. Semua ini menggambarkan kepada kita bahawa macam mana keadaan negara kita ini sedang berada pada kedudukan yang begitu teruk. Oleh sebab itu kita seharusnya memikirkan bagaimana untuk kita bertanggungjawab untuk menyelamatkan negara kita. Untuk selamat negara kita, kita tak boleh sekali lagi patah balik ke belakang. Kita sudah melangkah. Kita telah bangkit. Pilihan raya umum yang lalu, Malaysia bangkit. Malaysia bangkit, rakyat bangkit, umat ini bangkit di negara kita. Bangkit dengan satu kesedaran yang tinggi. Oleh sebab itu, bila berlaku di pertengahan jalan, rupa-rupanya di dalam kebangkitan rakyat itu ada pemimpin-pemimpin yang khianat, yang meruntuhkan kebangkitan rakyat, membentuk satu kerajaan rakyat, yang kerajaan yang mendapat mandat daripada rakyat diruntuhkan. Kenapa? Kerana khianat terhadap mandat yang diberikan oleh rakyat. Jadi sebab itu, untuk kehadapan ini, untuk pilihan raya akan datang, bermula daripada pilihan raya kecil ini, signal harus diberikan. Isyarat mesti diberikan oleh masyarakat dan rakyat. Allah Ta'ala pilih penduduk, pengundi-pengundi di Dun Selim ini untuk mewakili rakyat Malaysia, untuk memberikan isyarat tertentu bahawa rakyat akan bangkit semula. Malaysia sekali lagi akan bangkit, rakyat sekali lagi akan bangkit. Untuk apa? Untuk mengembalikan mandat rakyat seperti mana yang telah pun kita lakukan pada pilihan raya umum yang lalu, memberikan Pakatan Harapan, menolak kleptokrat, menolak pemimpin-pemimpin yang rakus, pemimpin yang memikirkan tentang mengumpul kekayaan untuk anak isteri mereka, sehingga mengabaikan tanggungjawab kepada masyarakat dan rakyat yang ada dalam negara kita. Kita tak mahu pemimpin-pemimpin yang berbanyak bermain politik. Bermain politik yang sehingga mengabaikan kepentingan rakyat. Menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan dipimpinkan oleh Tun Dr. Mahathir. Itu menunjukkan bagaimana mereka bermain politik. Mereka hanya berfikir tentang soal kepentingan mereka. Kita berada dalam keadaan yang cukup lemah akibat daripada ramai di kalangan mereka ini, pemimpin-pemimpin yang ada ini, pemimpin yang banyak bermain politik untuk kepentingan mereka, bukan mereka fikir untuk rakyat. Cuba tuan-tuan fikir, tak pakai mask, ni tak pakai pelitup muka ni, kalau berjalan di tempat-tempat awam, tempat ramai ni, kena denda berapa? 1,000. Kena denda 1,000.
Tapi kalau pemimpin yang berimpun dan sebagainya, tak ada apa. Tak ada tindakan pun yang dibuat. Sebab itu kita minta kepada kerajaan baru-baru ni, ahli-ahli parlimen, daripada Pakatan Harapan, daripada pejuang dan sebagainya, kita minta, kita buat satu kesepakatan, kita tuntut supaya dikurangkan kepada 250. Nak denda-denda supaya kita nak disiplinkan masyarakat kita ni supaya pakai pelitup. Kita minta kurang 250. Takkanlah nak ambil kesempatan di tengah kesusahan yang dihadapi oleh rakyat. Rakyat terlupa kadang-kadang benda tak biasa pakai. Benda tak biasa pakai. Kita bukan boleh ingat selalu kita nak letakkan di muka kita. Jadi bila tak biasa ni kita lupa. Kadang-kadang dia balik daripada buat kebun kan. Takkan di kebun nak pakai pelitup muka di tengah-tengah kebun. Tiba-tiba dia balik jumpa dengan polis tahan. Dia dah kena denda 1,000. Jadi tak wajar bagi saya bahawa untuk kita jatuhkan denda. Ini menunjukkan bahawa proses pembinaan negara kita ini tidak melihat kepada masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat. Yang dilihat oleh ialah mereka hanya fikir untuk beri sementara. Dia fikir beri duit, bila bagi bantuan itu, selesai masalah. Tidak. Bagi saya, kita tidak boleh memikirkan penyelesaian sementara. Saya melihat bahawa mereka tidak berfikir tentang jangka panjang kehidupan masyarakat dan rakyat. Yang mereka fikir, apa dia? Dia nak bagi duit. Betul, saya bersetujulah kita bagi duit kepada rakyat untuk penyelesaian sementara. Tetapi kita kena melihat bagaimana penyelesaian kepada jangka panjang. Selepas daripada bulan 9, bulan 10 ini, bila tamat moratorium, kita terpaksa nak kena bayar hutang. Sekarang kalau kita ada hutang kereta, hutang motor, hutang itu dan sebagainya, kita dapat menangguhkan sejak daripada beberapa bulan yang lalu. Tapi selepas bulan 10 ini kita takkan kita terpaksa pergi jumpa sendiri dengan bank, minta rundingan belas kasihan. Tapi kalau bank tak bagi, kerajaan tak dapat buat satu keputusan, dia serah hanya kepada bank. Kalau bank tak bagi, apa akan jadi kepada kita? Ini bagi saya sesuatu keadaan yang akan lebih buruk. Masalah pembuangan pekerja, pemberhentian pekerja, sehingga sehingga Julai baru-baru ini sudah 72,000 pekerja yang diberhentikan. Tadi saya berjumpa dengan pegawai di kementerian saya dulu, Kementerian Sumber Manusia. Saya kata, berapa anggaran unjuran sampai habis tahun ini, berapa ramai dijangka akan berhenti kerja? Dia kata 120,000. Sampai habis tahun ini dijangka 120,000. Itu pun dia kata, itu jangkaan awal. Tetapi kemungkinan dia akan lebih. Kerana apa? Kerana bila tamat moratorium, ada syarikat-syarikat yang tak mampu lagi untuk nak biayai gaji kepada pekerja-pekerja. Bila tamat subsidi upah yang diberikan kepada syarikat untuk bayar gaji kepada pekerja, habis, dia tak mampu untuk nak bayar gaji. Dan sudah tentu lebih ramai lagi pekerja-pekerja yang akan diberhentikan. Macam mana kita nak bantu kehidupan? Ini yang perlu kita fikir. Sebab itu saya lihat bahawa kerajaan yang ada sekarang ini, dia tidak melihat kepada persoalan-persoalan ini. Yang dia melihat ialah macam mana untuk nak menyelamatkan kedudukan mereka. Kerajaan kita ni terlalu lemah. Ada 111 saja. Di parlimen hanya ada 111 saja. Ahli parlimen yang menyokong kerajaan. Dan keadaan ini ditambahkan lagi dengan perbalahan di kalangan kerajaan Perikatan Nasional ini. Perbalahan antara pemimpin UMNO dengan PBBM umpamanya. Perbalahan antara pemimpin UMNO dengan PAS dan juga PBBM dengan PAS. Ini semua berlaku perbalahan dalaman mereka. Dan UMNO tidak bersedia untuk nak beri kerusi yang lebih kepada PBBM. Contoh bagi saya. Baru-baru ini pun berlaku sindir-menyindir dalam ucapan satu majlis yang berlaku di Don Slim ini. Ini bagi saya sesuatu yang menggambarkan bahawa ketidakkestabilan politik negara kita dan akhirnya tidak ada tumpuan kepada bagaimana untuk nak membina balik negara kita ini. Jadi sebab itu, kita tidak boleh lagi membiarkan keadaan yang begini berterusan. Kita kena bagi isyarat yang jelas.
untuk supaya pemimpin-pemimpin negara kita ini dapat isyarat yang jelas bahawa rakyat nakkan kestabilan, rakyat nakkan keadaan yang lebih menjaminkan masa depan yang lebih selamat. Bukannya rakyat nakkan kuasa itu stabil, tetapi stabil kepada siapa? Pemimpin yang korup, umpamanya pemimpin yang terkenal dengan parti yang mereka dokong itu parti yang korup, seperti mana yang kita lihat pemimpin-pemimpin yang telah pun didapati bersalah dan sebagainya. Ini saya tak naklah nak sentuh. Tuan-tuan pun lihat bagaimana Datuk Najib dia datang ke sini, dia bersumpah dia tak guna duit itu dia. Tapi ini mahkamah yang hukum dia. Mahkamah yang jatuh hukum. Semua cas yang didakwa ke atas dia semua didapati bersalah. Semua didapati bersalah. Jadi bagi saya bahawa dia nak nak bersumpah dan sebagainya, itu pulang kepada dia lah. Tetapi bagi saya bahawa rakyat tidak boleh lagi balik ke belakang. Saya cukup heran macam mana keadaan negara kita ini boleh Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri bersama dengan penjenayah untuk nak membina negara kita. Saya tak tahu macam mana keadaan ini. Apakah selepas daripada ini, kerana kepentingan politik kedudukan dia sebagai Perdana Menteri, untuk dijamin selamat, okey, dia bersedia untuk membebaskan mereka. Apakah boleh berlaku begitu? Mustahilkah berlaku begitu? Kalau dalam suasana hari ini, kalau tuan-tuan tengok di Sabah, usaha membeli pemimpin-pemimpin politik adun-adun di Sabah kan, sampai ada didakwa ditawar sampai 32 juta. Ditawar sampai 32 juta, ada ditawar sampai 10 juta dan sebagainya. Tapi akhirnya tak jadi, ketua menteri dia bubar Dewan Undangan Negeri. Jadi duit tu kita tak tahulah apa akan jadi. Adakah macam gambar Piramli, Ahmad Nispu kata kat minta balik, bagi balik duit aku. Jadi ini berlaku, maknanya sampai 32 juta ditawar hanya semata-mata kerana apa? Kepentingan politik. Tuan-tuan, saya, YB Salihuddin ni, semua ni ada harga. Kalau kami nak khianat kepada kepentingan rakyat, kalaulah katalah ditawar kepada 32 juta, saya ambil 32 juta tu. Berapa hari orang nak maki saya? Sampai kiamat. Allah, sampai kiamat apa? Lepas tu telefon saya lah. Kalau saya nak khianat kepada perjuangan rakyat, ambil 32 juta, pergi duduk di Australia, beli rumah di Australia lah kan. Lepas sebulan, hak mana duk maki saya tu telefon, jom kami nak pergi berjalan rumah hang di Australia kan. Kata mai saya bagi duit tambang pergi. Tapi itu bukan kepentingan saya. Kepentingan saya, kepentingan kami yang masih berada dalam bersama dengan rakyat ni. Kerana apa? Kerana nak melihat negara kita ini selamat, rakyat kita terbela dengan integriti yang ada kepada pemimpin-pemimpin. Tapi hari ini semua pemimpin-pemimpin yang memerintah negara kita ni, dia melihat kepada kedudukan politik. Saya kata tidak mustahil pemimpin kerajaan yang ada pada hari ini nak pertahankan kedudukan mereka sebagai Perdana Menteri ataupun jawatan menteri yang lain. Dia sampai kepada peringkat dia boleh lepaskan kes mereka. Tak mustahil. Sebab kalau tak lepas, katalah tuan-tuan, UMNO tarik diri UMNO tarik diri daripada kerajaan yang sekarang ni. Apa jadi kepada kerajaan ni? 5 orang yang tarik diri dia dah. 5 orang yang tarik diri. Tumbang kerajaan. 5 orang tarik diri. Ahli Parlimen UMNO. Tak mustahil ini boleh berlaku. Sebab apa? Sebab masing-masing ada kepentingan. Yang nak tarik diri kerana apa? Kerana dia ada kes mahkamah. Dia sedang dibicarakan. Aku boleh urut. Yang ada jawatan Perdana Menteri ini, dia kata apa? Aku nak jadi Perdana Menteri lagi. Aku tak mau jadi Perdana Menteri paling singkat dalam dunia. Dia tak mau jadi Perdana Menteri yang paling singkat dalam dunia. Dia nak jadi Perdana Menteri yang lebih lama. Jadi akhirnya akan berlaku tawar-menawar. Dan ini akan merugikan
rakyat kerana mendedahkan negara kita ini dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang korup. Jadi saya lihat bahawa keadaan begini harus disekat oleh masyarakat dan rakyat dalam negara kita. Yang keduanya ialah kita tidak mahu satu ketika pemimpin-pemimpin yang memperjuangkan agama, contohnya, yang memperjuangkan agama atas nama agama, mereka menolak UMNO. Atas nama agama menolak UMNO. Tapi hari ini atas nama apa untuk terima UMNO? Contoh, parti UMNO, bukan orang UMNO bagi saya, bukan orang UMNO. Saya bersetuju semua masyarakat kita ni kita harus bersatu. Orang Melayu, orang Islam, semua kita bersatu. Kita okey, tak ada apa masalah bagi saya. Tetapi di manakah satu ketika dahulu kita memperjuangkan agama, kita memperdagangkan agama? Kita didatangi dengan membaca ayat Quran, dengan membaca hadis dan sebagainya. Haram undi UMNO. Tiba-tiba hari ini dia nak suruh undi dacing. Ini PAS lah. Saya daripada PAS. Kami dikecam dulu Tok Imam. Sewaktu kami ambil keputusan untuk nak meninggalkan PAS. Kami tinggal PAS kerana apa? Kerana kami tidak bersetuju hasrat pemimpin-pemimpin PAS untuk bekerjasama dengan UMNO. Dengan Barisan Nasional. Sebab kita dapat melihat bagaimana parti UMNO yang korup. Saya tahu di sini ramai di kalangan ahli-ahli UMNO dan juga ada juga ahli PAS. Kita tak bersetuju kerana macam mana kita sebuah parti yang memperjuangkan Islam yang suci tiba-tiba nak pergi bekerjasama dengan parti yang korup. Dia kata, tak, mana ada. Pemimpin menafikan. Presiden PAS menafikan. Tak ada dan sebagainya. Dia kata ini fitnah daripada puak-puak jahat yang ada dalam PAS pada waktu itu kami. Kami dituduh munafik, haraki, macam-macam. Dituduh. Akhirnya, kami ambil jalan untuk meninggal kerana kami yakin daripada semua bukti, bahan bukti yang ada itu cukup jelas. Saya antara orang yang akhir masuk keluar daripada PAS. Apa Presiden PAS kata pada saya bila wartawan tanya dia? Dia kata Mahfuz tu dah mati lama baru nak tanam. Ini ayat seorang ulama dia kata Mahfuz tu dah mati lama baru nak tanam. Bila wartawan tanya saya kata tak apa, saya kata itu saya tak ada ambil hati kepada seorang ulama besar, dia nak kata apa pun dia katalah. Saya kata saya sentiasa hidup sebagai seorang pemaaf dalam kehidupan saya. Tapi nak ringkas dia ialah bila keadaan itu berlaku. Bila keadaan begitu berlaku, hari ini apa yang tuan-tuan dapat lihat? Terbukti PAS dan UMNO bekerjasama. Sedangkan dulu makan nafi. Tuan-tuan boleh buka balik. Sehingga diajak kepada kita bila nak mengundi dulu. Ahli-ahli PAS ni kena ingat. Ahli PAS. Diajak oleh ulama PAS bila nak mengundi ni. Suluh kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami. Doa supaya gelapkanlah mata kami daripada melihat lambang dacing. Hanya melihat lambang PAS ya. Ni. Ulama-ulama PAS ajak. Hari ni mengundi di dua selim ni. Tak tahulah doa apa dia baca. Saya masih ingat lagi. Doa yang diajak oleh ulama-ulama PAS supaya gelapkan mata daripada memandang lain daripada lambang bulan. Lambang bulan purnama. Doa adik Tok Guru Ni Aziz yang masih hidup lagi di Stadium Sultan Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, KO UMNO, KO UMNO. Perkataan dia tu KO UMNO. Ya Allah, ya Tuhan kami dalam doa sembahyang hajat di Stadium Sultan Muhammad. Ya Allah, tuan-tuan boleh buka dalam YouTube. Ya Allah, ya Tuhan kami, KO UMNO, KO UMNO. Sekarang, Ya Allah, ya Tuhan kami, OK UMNO, OK UMNO. Tak, saya bukan nak timbulkan permusuhan. Saya bukan dengki kepada penyatuan orang Islam, orang Melayu supaya tak ada bergaduh. Betul. Itulah yang kami bawa dalam PAS dulu. Tapi kami tidak digemari. Kerana apa? Kerana dia anggap bahawa kita ni terlalu liberal dan sebagainya. Tetapi hakikatnya apa yang berlaku, kita hanya tak nak ada kerjasama dengan
parti politik, bukan dengan orang. Dengan orang kita nak berhubungan yang baik. Kita berbeza parti politik, kita berbeza pemahaman politik. Saya selalu tekan, hanya ibarat seperti mana ayak dalam cawan. Ada yang nak teh, ada yang nak kopi juga. Tapi boleh duduk semeja. Boleh duduk semeja. Walaupun isi cawan tu berbeza. Ada Milo, ada teh, ada kopi, ada Nescafe, ada orang panggil apa? Neslo, Cam-O, macam-macam. Macam-macam. Jadi, itu yang kita nak. Supaya politik kita berbeza. Tak ada apa masalah. Tetapi untuk nak kerjasama memerintah negara dengan satu keadaan yang buruk di mana pemimpin yang korup kita tak boleh terima. Tapi hari ini mereka bersedia mengangkat kembali pemimpin-pemimpin yang korup daripada dalam negara kita ini untuk diangkat menjadi pemimpin. Jadi bagi saya sesuatu yang cukup menyedihkan kami, tetapi kami terima semua itu walaupun dikecam sewaktu kami keluar daripada PAS. Dikecam berbagai-bagai, tetapi saya nak mengingatkan kepada ahli-ahli PAS, seperti mana yang saya sebutkan tadi, kita diajak dulu ni haram undi UMNO dan sebagainya. Tiba-tiba hari ini kita disuruh untuk mengundi lambang dacing. Kita dulu diharam untuk mengundi lambang dacing. Jadi inilah yang harus dilihat oleh kita semua. Jadi apapun yang penting kepada saya ialah mari kita bawa satu perubahan. Kita bangkitkan kembali kesedaran. Kita wujudkan kebangkitan baru Malaysia. Malaysia mesti bangkit. Malaysia mesti bangkit dengan awal Muharram, tahun baru Hijrah. Malaysia mesti bangkit dengan 31 merdeka. Untuk sekali lagi kita merdekakan kehidupan kita ini daripada penguasaan pemimpin-pemimpin yang rakus. Jadi insya-Allah saya percaya dengan calon yang kita kemukakan ini, walaupun atas nama lambang pokok, tetapi dia merupakan calon daripada parti baru yang bakal didaftarkan nanti, iaitu Parti Pejuang ini yang dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir. Dan sekali lagi kita akan membawa satu perubahan yang saya harap tuan-tuan semua akan memberikan sokongan kepada yang bahagia saudara Amir Khusairi, seorang peguam syar'i yang mempunyai banyak pengetahuan tentang masalah-masalah bagaimana nak menangani penindasan yang berlaku kepada termasuk kepada peneroka. Selalunya berlaku penindasan-penindasan yang tuan-tuan sendiri perlu ingat tentang bagaimana kisah-kisah sebelum ini. Dan saya kira bahawa seorang peguam Amir Khusairi ini mengetahui hal-hal perundangan ini yang boleh memberikan pembelaan kepada kita semua. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berkati dan rahmati kita semua. Selamat menyambut Tahun Baru Hijrah dan selamat menyambut ulang tahun kemerdekaan negara yang ke-63 insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.